ila Nabi Muhammad sallallahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila hadrati Syekh Ibn Atta illa Al-Iskandari sya'lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih, maka segala hadrat itu tiga perkara. Pertama, hadratul rububiyah, iaitu hadratul jalal. Kedua, hadratul rahmaniyah, iaitu hadratul jamal. Ketiga, hadratul uluhiyah, iaitu hadratul kamal. Maka dalam hadratul jalal itu menganugerah dengan sabar dan rojak, jamal. Dan dalam jamal itu bersegera dengan syukur, dan dalam kamal itu bersegera dengan sakinah. Maka apabila engkau menyempurnakan hai salik akan hadratul jalal, maka hasillah bagimu susah dan lenyap. Kerana susah itu iaitu hal. Ini sikit lagi berkaitan dengan apa yang dituntut oleh para arifin. Kesimpulan dibuat oleh Ibn Atta, oleh Tok Pula Maneh. Maksud makna yang dituntut, yang dicari itu ialah Allah. Mata-mata ibadat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nak menunaikan hak-hak rububiyah, hak-hak ketuhanan. Dalam arti kata masuk beribadat itu untuk masuk ke hadrat Allah Ta'ala. Hadrat ni asal perkataan hadir. Hadir, hadrat ketuhanan. Masuk makna kata hati kita tu, perasaan kita tu terlalu hampir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah kalau kita kata makhluk ni kita masuk rumah dia, hadir dalam rumah dia, hadir duduk dekat dia, taqarrub dengan Allah Ta'ala
ataupun takarub hati itu makna kata melekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hadir kepada Allah taala. Lawan hadir tu tak hadir liar. Liar. Kalau hadir ni dia berjinak-jinak dengan Allah taala. Hakikat dia wallahu alam lah. Siapa yang Allah anugerahkan hal tersebut, dialah yang tahu. Jadi dalam maksud hadir kepada Allah Ta'ala ni, kata Tok Syekh kita ni, dalam 3 keadaan. Tu dia kata bahawasanya maka segala hadrat itu 3 perkara, dalam 3 keadaan. Ini bagi para arifin. Pertama, hadrat rububiyah. Hadrat kita tahu dah, hadir, masuk. Rububiyah berasal kata Rabb. Rabb di sini makna Tuhan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Rabb sekalian alam. Maksud Rabb di sini, Allah menjadikan alam, mentadbir alam, memiliki alam. Daripada tak ada, Allah bagi ada. Daripada Adam kepada wujud, Allah yang mewujudkan. Dah wujud, dikekalkan wujud tu. Berapa lama dia wujud? Macam kita ni, daripada tak ada, Tuhan bagi ada. Berapa lama kita ada di muka bumi? Kan? Kita ada 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Mana itu kalau Tuhan tak kekalkan wujud, dia mati ya. Ada yang mati, makna lepas bersalin mati. Ada yang mati umur setahun mati. Ada yang mati umur 30 tahun. Mengikut kehendak Allah Ta'ala. Itu nama Rabb. Tuhan yang mengekalkan ada. Sepanjang ada tu, daripada tak ada ke ada, lepas tu tak ada semula tu. Macam-macam lah, dia gerak, dia diam, dia makan, dia minum, dia tidur. Semua Allah Ta'ala melakukan dia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan Allah Ta'ala mana menjadikan perbuatan kamu. Semua ni Allah bagi jadah. Ini nama Rabb. Semua daripada Allah Ta'ala. Jadi hadratul rububiyah, makna kata kita masuk ke hadrat Allah. Hati kita tu diingat. Kalau kita dapat rezeki Allah, kita gerak Allah, kita diam Allah, dapat beribadat Allah, dapat jaga Allah, mati Allah, hati sentiasa ingat kepada Allah. Dia panggil musyahadah. Hati itu bermusyahadah, ingat pada Tuhan yang bersifat dengan sifat rububiyah tadi ni. Tidak ada yang bersifat dengan sifat rububiyah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin Allah sajalah yang menjadikan alam, menjadikan kita, mengadakan kita, menghidupkan kita, tauhid itu nama tauhid rububiyah. Ulama namakan tauhid rububiyah. Dia tidak mensyirikkan Allah di sudut rububiyah. Maka itu dikatakan masuk, makna kata hadrat rububiyah, yaitu hadratul jalal. Allah ada sifat-sifat, nama-nama, dipanggil Asmaul Husna, 99 nama Allah. Daripada nama tu ulama bagi kepada 2 sifat terbesar. Pertama sifat jalal, kedua sifat jamal. Sifat jalal yang mana? Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Muntakabbir, Al-Azir. Macam-macam nama-nama yang keras-keras, hebat-hebat. Bagi mereka makna kata yang Allah campakkan hati itu musyahadah akan kebesaran Allah, jalalnya Allah, keagungan Allah, gementar hati mereka itu. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman sebut nama Allah, gementar hati mereka itu. Kenapa hati gementar? Syuhud akan sifat jalalnya Allah Ta'ala tu.
Kita kalau kita tengok orang tu kan, orang tu hebat. Dia boleh bunuh orang, dia boleh buat itu, buat ini. Rasa gerun dekat dia kerana kekuatan dia. Allah Ta'ala lebih kuat. Hadir, amat berkuasa. Macam mana kita tengok matahari bergerak dengan kuasa Allah Ta'ala. Bulan dengan kuasa Allah. Kadang-kadang berlaku gerak gempa. Bunyi letupan yang begitu hebat. Gerun hati kita itu kepada Allah di atas sifat-sifat jalalnya itu. Maka dengan kita musyahadah sifat jalal ni, membawa kita takut atau khauf. Takut dan gerun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana boleh gerun? Allah yang mencampakkan sifat gerun itu bila musyahadah akan sifat jalal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah nak buat maksiat. Takut nak melakukan mungkar, maksiat, derhaka kepada Allah. Takut nak meninggalkan taat. Kerana gerun dan takut kepada Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat Jalla Jalaluh. Sifat Jalal, sifat-sifat keagungan. Takut ni pula ada khauf. Ada pula orang panggil apa nama khasyah. Ada pula dinamakan haibah. Tiga peringkat takut tu. Khauf takut. Orang cerita nu di Felda Lasah nu ada rimau. Rimau makan orang. Rimau dia lapak, orang pun dia makan. Kawan tu dia main jumpa saya, dia cerita, saya Ustaz takutlah duduk di Felda Lasah. Awak dia ni tak selamat. Rimau makan orang. Dia makan Ustaz, dia tangkap kepala jadi kecil. Dia papah ni. Dia faham ni, daging-daging kepala. Baru ni kawan saya kena seorang, dia kata. Saya dengar dia balik-balik, seminggu lepas tu dia pula kena. Mati dia, faham dia rimau. Jadi bila kita lintas Felda Lasah tu, kita rasa takut. Itu nama khauf. Yang namakan khasyah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Khasyah pun takut juga. Takut ni kerana berlandaskan ilmu. Dia ada ilmu tentang rimau, gigi dia macam ni, cekak dia macam ni, faham dia macam ni. Dia lebih takut daripada khauf. Khasyah ni tinggi lagi pada khauf kerana takut berlandaskan ilmu. Siapa yang ada ilmu kenal Tuhan, dia takutlah kat Tuhan. Yang tak kenal Tuhan, mana takut dengan Tuhan? Yang paling kenal Tuhan ialah ulama. Allah kata innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah tu ulama. Kenapa dia takut? Kerana dia ada ilmu. Lagi tinggi ilmu yang dia dapat, lagi takutlah kepada Allah. Sebab itu yang dikatakan ilmu yang sebenar-benar ilmu. Ilmu yang mendatangkan manfaat. Lagi banyak ilmu kita, lagi takut kita kepada Allah. Imam Syafi'i orang tanya dia. Dia naik unta, orang tanya dia unta berapa kaki? Dia turun di kira 1, 2, 3, 4. Baru dia jawab 4. Kalau orang yang kurang alim ni, bila orang tanya unta berapa? 4 lah, pada lah. Terus jawab. Tapi Imam Syafi'i turun kira dulu. Lagi tinggi ilmu dia, lagi takutlah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sultan Perak, Sultan Alang Iskandar. Cerita ni tertulis dalam seorang majlis. Seorang majlis ni sebuah majlis diterbitkan oleh Majlis Agama Islam Perak. Menceritakan tentang seorang raja yang takut pada Allah di Perak ni. Nama raja tu Sultan Alang Iskandar. Sultan Alang Iskandar ni dia ada seorang ulama, penasihat agama kepada dia. Nama ulama tu Tuan Guru Haji Nawawi. Kami di Perak ni panggil Tok Guru Haji Wi Janggut Merah. Dia orang tempatan remeh tu, Sungai Batu. Dia isteri dua. Seorang isteri dia duduk Sungai Batu, seorang isteri dia duduk Batu Lapan Terung. Rumah dia dua lah. Satu hari Sultan nak uji ulama-ulama Perak. Panggil. Semua ulama hadir.
Guru pondok ada, mufti ada, qadhi ada, model-model madrasah ada, semua ada. Bulan tu bulan Ramadan. Lepas tu hidang makanan. Jam baru pukul 6, Sultan suruh buka puasa. Buka puasa pukul 6, waktu belum masuk. Siapa nak makan? Dipersilakan sahibul fadilah, ulama-ulama sekalian makan. Buka puasa. Tengok jam baru pukul 6. Pakat tak mau makan lah. Apabila mereka ulama tak pakat tak mau makan, Sultan marah lah. Beta kata makan. Tunggu apa lagi? Sultan dah marah. Masa tu makit tu Haji Nawawi. Hei Ala Iskandar. Dia panggil Ala Iskandar. Dia tak panggil tuanku lah. Hang nak masuk neraka? Hang masuk neraka seorang. Jangan heret kami semua. Tu dia. Cengihnya Sultan Ala Iskandar. Apa? Tok Haji Nawawi. Masa tu polis ada. Semua apa ada. Mata tertumpu kepada Sultan. Tertumpu kepada Tuan Guru Haji Nawawi. Tuan Guru Haji Nawawi jegi mata marah. Marah sungguh dia hari tu. Sebab Sultan suruh buka puasa pukul 6. Sultan tunduk. Meleleh yang mata Sultan. Alhamdulillah dia kata. Perak ni masih ada ulama dia kata. Dia membaca ayat Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut pada Allah ialah ulama. Ulama ni yang takut kat Tuhan. Kata Sultan. Rupanya Sultan nak uji. Ulama dulu. Ulama lah makanlah qada. Sultan murka payah. Tu ulama dulu dia berani. Dia takut hanya kepada Allah. Bila takut ke Allah dekat yang lain kita tak takut dah. Bila kita takut pada yang lain dekat Allah pula kita tak takut. Dia menjadi macam tu. Ini dia menamakan sebagai Hadratul Jalal. Dia masuk ke Hadrat Jalal. Karam diri dia, tenggelam diri dia dalam keadaan takut yang amat sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, sikit pun tak berani langgar perintah Tuhan. Itu dinamakan Hadratul Jalal atau Hadratul Rububiyah. Itu dia. Jadi makna kata kalau dari segi tauhid dia, makna kata dia mentauhid akan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bila ingat ni perbuatan Allah, gerun dan takut hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Hadratul Rahmaniyah, iaitu Hadratul Jamal. Hadratul Rahmaniyah, Hadrat Rahmaniyah, kasih rahmat, kasih sayang Allah. Dia duk rasa setiap masa, setiap ketika dia dalam rahmat Allah, kasih sayang Allah, nikmat Allah yang tak terhingga. Dapat makan terasa rahmat Allah. Sihat rahmat Allah. Dapat buat ibadat rahmat Allah. Anugerah Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Kata olehmu Muhammad, ini semua bifadlillah, anugerah Allah. Apa saja yang dia dapat, dia nampak dengan mata hati, ini semua anugerah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Setiap masa, pagi, petang, siang, malam, tidur. Boleh tidur, rahmat Allah. Boleh tidur tu, rahmat Allah. Ada orang tak boleh tidur tu. Kena sakit, ada orang kena penyakit tak boleh tidur. Penyakit tak boleh tidur nama dia. Bayangkan tak boleh tidur. Sehari boleh tahan lagi, 2 hari sampai seminggu. Bila tak boleh tidur, makan tak lalu badan letih lemah Tambah orang yang kena penyakit hati hatian. Dia muka dia kuning, badan dia kuning. Selalunya dia tak boleh tidur. Antara penyakit tak boleh tidur. Jadi rupanya tidur ni pun satu nikmat tu. Tak boleh tidur, tak boleh makan, lama-lama mati tu. Kita alhamdulillah lah. Mengaji tidur.
bawa kereta tidur, sembang pun tidur. Ada tengah makan tidur. Saya duduk pondok dulu ada seorang pakcik tu, kaki tidur. Mengaji duduk depan, lepas tu tidur. Tok Guru kata kita ni main mengaji, tidur pun dapat pahala. Tok Guru kata. Terus jigil sampai sudah. Rupanya tidur apa satu nikmat. Bayangkan kalau Tuhan bagi tidur, tidur terus tak jaga-jaga. Jadi Ashabul Kahfi pula. Pun kacau orang. Jaga pun satu nikmat, tidur pun satu nikmat. Bergerak pun nikmat, diam pun nikmat. Tuhan bagi bergerak tak diam macam. Jalan ada orang gila kan. Tengok orang gila tepi jalan tu. Tahu jalan tak berhenti. Kita alhamdulillah boleh berjalan, boleh gerak, boleh diam. Diam tu satu nikmat, gerak satu nikmat. Makan nikmat, berak nikmat juga. Dua bayang makan tak berak. Makan tak boleh berak, perut dah kembung. Mati ngomong pasal. Kita boleh makan, boleh berak. Jadi macam-macam sangat nikmat Allah yang banyak kita nikmati. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah tak terhitung. Terutamanya nikmat iman dan Islam, nikmat boleh buat ibadat. Ini pun macam-macam kita dapat. Bila kita syuhud dengan hati akan rahmat Allah Ta'ala yang tak terhingga, iaitu dinamakan Hadratul Jamal. Allah ni ada nama-nama yang banyak. Nama-nama ni antaranya bersifat dapat dipaham, disifatkan sebagai sifat Jamal. Jamal ni cantik. Al-Latif, lemah lembut. Apa lagi? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Maha Pengampun, Al-Ata, memberi, Al-Wahhab, mengurnia. Nama-nama Tuhan yang macam-macam. Hati kita ingat akan Allah bernama dengan nama tu. Orang makna kata yang syuhud akan sifat ni, nama ni, dia sentiasa keadaan bersyukur akan nikmat Allah Ta'ala. Sentiasa dalam keadaan bersyukur. Dia rasa nikmat kita ni, kalau makan pun rasa nikmat tak? Lepas makan, Alhamdulillah. Bukan makan saja, apa saja yang kita kecap. Nikmat mendengar, nikmat melihat, nikmat kesihatan, macam-macam nikmat yang Allah bagi kepada kita. Nikmat ibu bapa kita orang Islam. Ada kawan-kawan kita nak masuk Islam punya lah payah, mak bapak dia kafir. Kita ni mak bapak Islam, kita orang Islam. Macam-macam nikmat. Jadi masuklah dia tu ke Hadratul Jamal. Hadrat Jamal, Tuhan yang bersifat dengan Jamal, sifat-sifat Jamal. Ketiga, Hadratul Ilahiyah. Ilahiyah ni ilah, kataan ilah. Ilah ni Tuhan yang disembah. Jadi dia dia pandang dengan mata hati, tiada yang bersifat dengan sifat ketuhanan, sifat uluhiyah, ilahiyah, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dia merasai Tuhan bersifat ketuhanan, dia nampaklah hatinya, aku ni bersifat dengan sifat kehambaan. Apa saja dia buat untuk menzahirkan rupa-rupa kehambaan dia kepada Allah. Aku makan sebagai hamba, aku berjalan sebagai hamba, aku duduk sebagai hamba, aku semayang sebagai hamba, aku baca Quran sebagai hamba. Sentiasalah aku ni bersifat dengan sifat kehambaan. Yang bersifat dengan sifat ketuhanan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antumul fuqara'u ila Allah, wallahu wal ghaniyul hamid. Kamu tu fakir di sisi Allah. Allah yang kaya lagi terpuji. Bersifat fakir kita, kaya Tuhan. Sifat kesempurnaan Tuhan, sifat kekurangan kita. Sifat hebat agung Allah, sifat lemah kita. Yang lekeh-lekeh semua duduk kat diri kita, kita rasa betapa hina kita.
yang mulia hanya Allah Subhanahu wa taala. Masuklah kita ke hadrat dipanggil uluhiyah, iaitu hadratul kamal. Kamal ni sempurna, maha sempurna, kamalat yang bersifat dengan sifat kamal, sifat kamalat hanya Allah. Kita merasai kita ni bersifat kekurangan. Ini katakan hamba Allah, kehambaan itu bila kita merasai kita sungguh-sungguh hina. Hina di hadapan Allah Ta'ala tu. Rasa lagu tu. Baru masuk hadrat kamal. Maka dalam hadratul jalal itu, yang pertama hadrat jalal. Masuk hadrat jalal, keagungan Allah. Allah ni maha agung, kan, maha hebat, kan. Kita rasa lagu tu, iaitu bersegera dengan sabar. Dan jamal itu bersegera dengan syukur. Kalau seseorang tu dicampak oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk kepada hadrat jalal, akan dianugerah kepada dia apa dinamakan sifat sabar dalam menanggung segala perintah Allah Ta'ala. Tahan diri, sabar. Kita ni bila kita gerun sesuatu, kita boleh sabar, kan? Kita boleh sabar. Macam kita kata kita takut dekat satu benda, takut kat rimau, kita menyorok, tak berani nak suar muka. Sabar. Kita duduk tempat tu, semut ada ke apa ada, lipan ada, tunggu. Kerana depan kita ni lebih bahaya lagi. Kalau kita ni maknanya kita kata terasa kebesaran Allah, keagungan Allah, kita sabar dalam menunaikan ketaatan kepada Allah. Buat ibadat ni tak teruk mana. Tuhan nak bagi kat aku lagi teruk. Kalau aku langgar perintah dia, aku lagi teruk. Sabar menanggung kepayahan dalam mengerjakan taat. Berjuang memang susah. Tapi kalau kamu tak berjuang, azab Allah yang tunggu lagi payah. Illa tanfiru yu'azibkum azaban alima. Kalau hampa tak mau berjuang, kata Allah Ta'ala, aku sedia pada kamu azab yang pedih. Azab meninggalkan perjuangan tu jauh lebih berat daripada kesusahan yang kita tanggung dalam melakukan perjuangan ini, melaksanakan perjuangan Islam ni. Jadi dia nampak begitu. Gerun dan takut pada Allah menyebabkan sungguh-sungguh dia mengerjakan taat. Sabar dalam mengerjakan taat. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Nak tinggal maksiat pun payah juga. Tapi kalau aku buat maksiat, azab lagi teruk, jauh lebih dahsyat. Menanggung azab susah kerana meninggalkan maksiat itu kecil. Begitu juga sabar menanggung bala. Bala yang aku tanggung ni, kalau aku sabar, susah-susahlah, tapi tak teruk sangat. Tapi kalau aku tak tanggung kesusahan ini, aku tak sabar, azab Allah lagi berat. Hingga ulama kata, makna kata bala yang Tuhan timpa kepada kita kecil jika dibandingkan tak sabar dengan bala. Bala tu memang susah. Bala banjir, susahlah banjir. Rumah kita tenggelam, kakas elektrik kita habis rosak, kapet kita semua rosak, almari, bangku, meja kita rosak, rugi. Betul. Tapi orang yang tak sabar dengan bala Allah lagi besar. Siapa tak sabar dengan bala aku, pergi cari Tuhan lain daripada aku. Tuhan cabar ambil tara tu, itu lagi dahsyat. Jadi bila dia rasa kebesaran keagungan Allah, dia boleh dapat sifat sabar. Ya. Itu dia. Dan kata musannif dalam jamal, hadratul jamal itu bersegera dengan syukur. Hadrat jamal, bila dia rasa, makna kata kelembutan Allah, kasih sayang Allah, kan, ampunnya Allah Ta'ala ke atas diri dia, anugerah Allah yang banyak pada diri dia, Al-Wahhab. Maka makna kata dia sentiasa berada dalam keadaan syukur akan nikmat Allah.
Kan? Syukur dapat nikmat zahir dan batin. Kan? Aku ibadat ni taklah terang mana sangat, tapi Tuhan bagi kat aku ni banyak sangat. Kita rasa nikmat yang kita dapat ni jauh banyak jika dibandingkan dengan apa yang kita buat. Mengaji tak terang mana, tapi ilmu Tuhan bagi banyak. Tuhan pun mudah kita hafal Quran. Ini dia rasa semua, apa saja yang dia dapat, dia rasa semua ni nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersegeralah dia kepada syukur akan nikmat-nikmat Allah Ta'ala itu. Kan? Dan dalam kamal, hadratul kamal itu, bersegera dengan sakinah. Sakinah ni ketenangan. Bila dia rasa, makna kita kata akan sifat-sifat kamal Tuhan, kamalat Tuhan yang maha sempurna, jadi dia tenang. Sakinah ni tenang. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Apabila orang mukmin melihat tentera Ahzab. Tentera Ahzab ni mai daripada Mekah, kepung Madinah. Dia tengok tentera-tentera musuh nak menghampiri Madinah. Qalu haza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Mereka kata apa? Inilah janji Allah dan janji Rasul. Orang beriman akan diuji, akan diserang. Wassadaqallahu wa rasuluh, benarlah Allah, benarlah Rasul. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tak bertambah pada mereka itu, mereka bertambah iman dan taslim, penyerahan. Berdepan dengan musuh, jiwa tenang, tak menggelabah. Berdepan dengan musuh, jiwa tenang. Tuhan bagi sakinah dekat dia. Kenapa dia sakinah? Kenapa dia tenang? Kerana bersama-sama dia merasai Allah Ta'ala. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Tuhan yang bersifat dengan sifat kamal ni bersama-sama dia, berserta dengan dia. Jiwanya tenang. Bab rezeki tenang, duit tak ada pun tenang jiwa. Mana dia tahu, takkan Tuhan tak tahu aku tak makan. Takkan Tuhan tak tahu aku susah. Sentiasa jiwanya tenang, tak pernah menggelabah. Ala bi zikrillah tatma'unnul qulub, kata Allah. Bukankah dengan berzikir itu jiwa menjadi tenang? Duit dalam poket tinggal RM50, steady, tak ada apa-apa. Ini duit dalam poket ada 3 bilion, tak cukup lagi, miskin, jiwa menggelabah, tak tenteram. Orang yang ahli zikir, yang ma'rifatullah, masuk hadrat kamal, jiwanya sentiasa tenang. Siapa bagi dia tenang? Allah bagi dia tenang. Dapat jiwa yang tenang ni lah makna kata anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alam nashrah laka sadra. Tidakkah wahai Muhammad kami lapangkan dada kamu? Allah tuang nur dalam dada Nabi, jiwa Nabi tenang dan lapang, tak sempit, tak menggelabah. Kaya, mana kaya hati itu kaya, tenang jiwa. Ketika dapat nikmat, ketika datang bala, ketika buat ibadat, jiwa sentiasa tenang, tak menggelabah. Maka apabila engkau menyempurnakan, dia kata, hai, menyempurnakan hai salik akan hadrat jalal, maka hasillah bagimu susah. Kita si salik, orang yang berjalan pada Allah, menyempurnakan makna kata hadrat jalal. Hadrat jalal ni hadrat nombor 1 tu. Merasai kebesaran, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, dinamakan sebagai hadrat rububiyah. Bila kita sentiasa rasai kita ni dirab oleh Allah, gerak diam kita semua daripada Allah.
Ini permulaan masuk hadrat. Permulaan masuk kepada Allah dengan hadrat, makna kata hadrat jalal ataupun hadrat rububiyah. Bila kita merasai sentiasa Allah lah yang Rabb kita, bergerak kita Allah, diam kita Allah, sehat kita Allah, sakit kita Allah, hati kita sentiasa ingat kepada Allah. Bila hasil makna kata kita ni ingat benda ni, maka hasillah bagimu susah. Jiwa tu sentiasa berbimbang-bimbang, takut, bimbang, dalam keadaan ya khadha, keadaan berjaga-jaga, tidak lalai dalam ibadat kita kepada Allah. Tak alpa, sentiasa ya khadha, berjaga-jaga. Macam kita memandu, berjaga-jaga. Aku terkelap sekelip saja, boleh jadi macam-macam. Musuh ramai, syaitan, nafsu sentiasa mengintip kita. Kita takut, kita ditawan oleh nafsu, ditawan oleh syaitan. Kita dalam keadaan berjaga-jaga, sentiasa masuk hadrat jalal. Sentiasa masuk hadrat rububiyah, membawakan hati kita ni sentiasa berbimbang-bimbang dan susah hati. Takut tu banyak. Dia tak lalai dan tak alpa. Macam saya kata tadi, orang bawa kereta, takut kemalangan, sentiasa berjaga-jaga. Itu dia. Inilah kita dalam hidup, sentiasa berjaga-jaga. Ada ulama kata, la tanam fa inna ainal aduwi la yanam. Jangan kamu tidur, kerana mata musuh tak pernah tidur. Musuh tak pernah lalai intip kita, kita yang lalai. Jerat tak pernah lupa pelanduk, pelanduk saja lupa jerat. Dia cari jalan ke mana lubang nak masuk, kok mana dia nak merosakkan kita. Kan? Itu makna susah. Itu dia. Dan lenyap, kerana susah itu iaitu hal. Jadi makna kata susah ni satu hal yang dicampak oleh Allah Ta'ala. Bimbang, takut, tergelincir di atas jalan kebenaran. Maka dia sentiasa berhati-hati. Dia sebut juga ni apa, lenyap kan ni? Lam, tapi ada nun. Lenyap. Lenyap ni hilang lah, panah. Kerana susah itu, iaitu hal. Jadi rasa susah hati merupakan satu hal atau kelakuan batin yang dianugerah oleh Allah Ta'ala, menyebabkan kita ni sentiasa dalam keadaan susah, bimbang, takut, ataupun disebut sebagai khauf. Yang inilah yang menyebabkan, di antara penyebab kita sentiasa berjaga-jaga, berhati-hati, kan? Membawa kita mana tak boleh dekat dengan maksiat, membawa kita berjaga-jaga, makna kata supaya jangan kita meninggalkan taat sama sekali. Inilah keadaan yang baik, keadaan yang cantik, yang dianugerah oleh Allah. Bila kita masuk hadrat uluhiyah, hadrat rububiyah atau hadrat kamal, insya-Allah yang lagi-lagi itu Allah anugerahkan kepada kita mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak dapat benda ni? Kita syuhud, pandang akan perbuatan Allah. Gerak, diam daripada Allah. Dapat rezeki, Allah bagi rezeki. Dapat sakit, Allah bagi sakit. Dapat beribadat, Allah bagi ibadat. Sentiasa ingat perbuatan Allah, mentauhidkan perbuatan Allah Ta'ala. Tidak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Dapat buat ibadat, jangan duk nampak perbuatan kita. Ini semata-mata perbuatan Allah. Kena bala, jangan nampak yang lain. Nampak ini ujian Allah kepada kita. Ujian tu satu nikmat daripada Allah. Mungkin Allah nak kifaratkan dosa kita. Mungkin Allah Ta'ala nak campakkan sifat sabar kepada kita. Mungkin Allah nak uji keimanan kita.
Jadi setiap yang datang daripada Allah semua baik bagi kita. Kita pun tenang dan sabar menghadapinya. Sifat sabar tak boleh dapat dengan begitu saja. Melainkan setelah diuji baru dapat sifat sabar tu. Allah bagi sakit gigi. Sakit gigi sakit ayam kriau bisin kita pun nak hangat, pergi hambat ayam kata cerok. Kita sabar. Akhirnya alhamdulillah. Maka sifat sabar itu dianugerah oleh Allah setelah hamba tu diuji. Bila uji dapat sifat sabar. Sahabat-sahabat diuji dengan hijrah, dengan peperangan, dengan itu, dengan ini. Kita pun begitulah. Nak dapat benda yang baik-baik ini, maka kita terpaksa menghadapi berbagai-bagai ujian. Jangan nampak ujian tu, nampak Tuhan yang menguji. Jangan nampak sebab, nampak musabibul asbab, yang menjadikan sebab tu Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Kita berhenti tahan tu dulu, kita sambung akan datang dengan izin Allah. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Sallallahu ala khair khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.